Bapa kena bom. Itu antara ungkapan anak sulung Allahyarham Inspektor Zulkifli Mamat, Muhammad Akmal. Bagi kanak-kanak kecil berusia 4 tahun, Muhammad Akmal pastinya tidak mengerti apa yang menimpa bapanya di perbatasan. Ibu aku tak sihat. Ya. Siapa beritahu? Opa. Ya. Opa bilang apa kat adik? Cakap ibu aku tak sihat. Ya. Bapa kat mana? Kat rumah tu. Bapa? Bapa tinggal kena kubur. Siapa bilang? Kena bom. Itu antara ungkapan anak Allahyarham Inspektor Zulkifli ketika ditemui di rumah keluarga angkatnya di Taman Seri Putra dekat Tanjung Rambutan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya. Urusan harian saya dipermudahkan dan berjalan lancar dan diberi kesihatan yang baik walaupun kadang-kadang pening. Tapi masih mampu menjaga anak-anak arwah. Sebelum ini mereka jauh dari makcik. Sekarang mereka duduk sebelah, boleh makcik dan pakcik tengokkan. Lagipun arwah ada pesan kalau dia tak ada, tolong jaga anak-anak dia sewaktu dia pulang ke kampung pada hari terakhir dia 15 hari pulang. Masa hari arwah tak ada, kalau lepas Jumaat tu saya bawa mak terus ke rumah arwah di Ipoh, terus ke rumah arwah di Ipoh sampai malam tu. Cumanya bila elok-elok sampai tu seolah terngiang di telinga, Abang Jam tolong jaga anak-anak. Yang tu saya perasan terngiang-ngiang di telinga saya. Kalau cakap tak gila kalau air mata. Orang dia ni baik sangat. Dia berbudi bahasa, orang dia jenis jujur, apa dari segi kerja sanggup berkorban apa saja. Kalau dia banyak membantu dari masa dia balik kampung. Kalau dia balik tu makcik duk berniaga, dia banyak dia balik tolong. Tapi bila dia tak ada, kami kesunyian duduk kami. Macam JP tu sebagai macam kami tak ada lah nak cari ganti dah, tak ada. Sunyi duduk kami sunyi. Taman Ira Perlis. Perniagaan yang diusahakan sejak 18 tahun lalu ini sering dikunjungi Allahyarham Inspektor Zulkifli Mamat untuk membantu meringankan beban ibu mentuanya. Berita pemergian Inspektor Zulkifli Mamat adalah ujian terpilu dalam hidup Nur Aziah Nur. Dia yang ketika itu hamil 1 bulan tidak pernah terfikir mampu untuk bangkit semula. Selepas 10 tahun peristiwa ini berlalu, peristiwa ini masih menjadi bualan orang ramai dan saya bersyukur dan saya berterima kasih kerana apabila peristiwa ini masih dikenang oleh masyarakat, ada pihak-pihak yang datang memberi bantuan dan memberi sumbangan kepada saya dan anak-anak serta memberi kemudahan pendidikan kepada anak-anak. Seperti baru-baru ini saya telah mendapat anak-anak saya telah mendapat tajaan daripada MARA untuk melanjutkan pelajaran ke MRSM. Saya ada bercita-cita untuk menjadi polis sebab nak ikut macam ayah saya. Kalau ikutkan saya nak jadi polis, tapi kalau saya tak dapat, saya akan jadi bomba sebab dua-dua pekerjaan itu dapat membantu orang dalam kesusahan. Dengan cara arwah tak ada, dengan cara arwah tak ada, dengan peristiwa Lahad Datu tu,
rezeki kepada keluarga ialah walaupun dari satu sudut kesedihan, tapi dari satu sudut rezeki mencurah-curah untuk keluarga arwah, terutama untuk isteri dengan anak-anak. Ketika kejadian, dua anak Allahyarham hanya berusia 5 tahun dan 1 tahun, manakala anak bongsu masih berada dalam kandungan ibunya. 3 beradik ini adalah harta peninggalan berharga yang berpotensi menyambung legasi keperwiraan bapa mereka. Sekiranya saya seorang-seorang masa tu memang saya tak mampulah, sebab dalam keadaan yang tengah mengandung, emosi pun tak stabil. Tapi alhamdulillah dengan bantuan ibu bapa dan adik-beradik saya boleh berdiri balik. Walaupun sudah jatuh, berdiri balik. Dan sekarang alhamdulillah saya boleh mencapai kejayaan dari segi menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang guru. Saya selalu ingat apa yang ayah saya cakap kat saya, apa yang ayah saya suruh saya buat. Antara yang disuruh saya buat adalah jaga adik saya, jaga ibu saya. Lepas tu jangan buat perangai. Dengan dia selalu macam kalau saya minta tu dia bagi, walaupun dia tak berapa ada duit sangat. Waktu dia suruh saya jaga adik-adik saya tu dengan dia beli apa yang saya minta, tapi itu yang terakhir lah. Dilahirkan pada 1984 di Besut, Terengganu, Allahyarham Zulkifli Mamat gugur di medan tempur akibat tembakan musuh yang tepat mengenai mata kanannya. Pertempuran berlaku pada 1 Mac 2013 di mana 2 orang operatif terkorban, Inspektor Zulkifli dan juga Korporal Sabarudin. Jadi saya rapat dengan kedua-duanya. Saya kenal dia orang. Jadi Inspektor Zulkifli saya kenal. Sehingga sekarang pun nombor telefon Inspektor Zulkifli masih ada di handphone saya. Sebab pada saya Inspektor Zulkifli masih hidup dalam jiwa saya. Hampir 42 tahun membina kerjaya dalam bidang kepolisian, jiwa patriotisme insan ini tidak pernah luntur. Dalam pengoperasian, apabila kawan kita mati, berarti kita punya mungkin banyak faktor penyebab kepada benda itu berlaku. Jadi sebagai tactical commander, saya rasa saya mencari di mana kesilapan saya juga. Sebenarnya dia orang tanya tak ada sebuah silap. Dan last sekali satu orang, saya lupa siapa bertanya, kenapa Datuk? Saya kata kalau saya dibuat silap, balik ni saya akan berhenti kerja. Perjuangan para pendukung keselamatan negara yang gugur ini bukanlah sia-sia. Kehilangan mereka menjadi pemacu kepada penambahbaikan dan struktur lapisan keselamatan. Pengorbanan ini perlu dihayati dan menjadi teladan generasi seterusnya. Umum melihat hanya satu orang saja, satu orang operatif. Kita panggil operatif yang pergi berjuang. Dan setiap orang yang pergi berjuang tu kita tak nampak sebenarnya banyak jiwa yang mengikuti dia, banyak jiwa yang mengiringi dia. Isteri dia, anak dia, anak-anak dia, ibu dia, bapa dia, kaum keluarga yang dekat dengan dia. Kan? Semuanya mengiringi dia. Yang kita nampak satu aja. Bila satu orang gugur, apa yang berlaku dengan yang lain-lain ni? Orang-orang yang mengasihi dia, yang dia kasihi,